Surah ke-27 Al-Quran ialah Surah An-Naml yang bermaksud semut. Diturunkan di Mekah sekitar 6 tahun selepas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Surah ini mempunyai 93 ayat. Surah ini bertemakan ajakan Nabi Muhammad SAW kepada mereka yang berkuasa ketika itu, supaya beriman kepada tauhid dan akhirat dan menjauhi syirik. Surah ini mempunyai 2 bahagian utama. Bahagian pertama adalah dari ayat 1 sehingga 58 merumuskan bahawa orang yang menerima ajaran Al-Quran sepenuhnya akan menerima manfaat dan keberkatan. Mereka ini jugalah yang patuh kepada bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala dan mesti percaya kepada hari akhirat. Bahagian pertama ini diperhalusi melalui 4 kisah-kisah, iaitu kisah-kisah Nabi-Nabi Musa, Sulaiman, Saleh dan Lut alaihi salam. Sebagai contoh, surah An-Naml memberitahu kita bagaimana Fir'aun, 9 ketua kaum Thamud dan juga pemberontak kepada Nabi Lut masing-masing menolak mukjizat nabi-nabi mereka sebagai kuasa Allah. Mereka ini hanya mementingkan dunia sahaja tanpa memikirkan hidup selepas mati, iaitu hari akhirat kelak. Ini berbeza pula dengan kisah Ratu Balqis atau Queen Sheba, di mana walaupun asalnya dia seorang yang syirik memuja matahari, Ratu Balqis telah akur dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala apabila melihat mukjizat Nabi Sulaiman lantas memeluk Islam. Allah juga memberitahu kita keimanan Nabi Sulaiman alaihissalam yang tinggi, tetap tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun diberi pelbagai kesenangan dunia seperti harta, kuasa, pengaruh dan kebolehan bercakap dengan jin dan haiwan. Surah ini juga secara spesifik menegur pengikut agama Yahudi supaya mengambil kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran ini sebagai pengukur kebenaran mereka. Bahagian kedua surah An-Naml pula, dari ayat 59 sehingga 93, adalah mengenai ajakan kepada orang kafir Mekah supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan fokus dan dengan khusus untuk meninggalkan syirik, iaitu jangan menduakan Tuhan dan menyembah terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga diberitahu supaya percaya bahawa wujudnya hidup selepas mati. Dengan ini, kita bagaikan ditanya, fikirlah, adakah patung yang mereka sembah itu yang betul? Atau mengakui Allah Tuhan yang satu adalah yang betul? Ayat-ayat 60 sehingga 69 mengukuhkan lagi bahagian kedua surah ini dengan ayat-ayat mengenai ciptaan bumi, tumbuhan, gunung ganang dan kejadian siang dan malam. Pada ketika ini juga Allah Subhanahu Wa Taala berulang-ulang beritahu kita, A-ilahum ma'allah, A-ilahum ma'allah, A-ilahum ma'allah, A-ilahum ma'allah. Adakah Tuhan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala? Marilah kita betul-betul fikir dan seterusnya bertindak. Seterusnya, seperti dalam banyak surah-surah yang lain, Rasulullah SAW turut diberitahu bahawa baginda hanyalah penyampai sahaja dan Allah Subhanahu Wa Taala jugalah yang memberi hidayah kepada setiap manusia. Perkara ini turut ditambah dengan gambaran akhirat nanti serta pengetahuan Allah sepenuhnya mengenai perkara gaib. Kesemua ayat-ayat ini diturunkan bertujuan untuk menyedarkan mereka yang syirik ini dari lena. Inilah sebabnya ayat-ayat 60 sehingga 93
berulang kali memperkatakan perkara tertentu seperti melahirkan manusia rasa akhirat, memberi amaran kepada mereka tentang akibat daripada kelalaian daripadanya dan meyakinkan mereka tentang penciptaannya. Kandungan 1 hingga 6. Al-Quran adalah pedoman. Kita mesti tunduk. Jika tidak, kita akan hanyut dalam hidup keduniaan dan materialistik. 7 hingga 14. Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fir'aun menolak Islam walaupun 9 mukjizat ditunjukkan kepadanya. (15 hingga 44). Kisah Tauhid Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. 45 sehingga 53. Kisah 9 ketua kaum yang dihukum kerana menentang Nabi Saleh. 54 hingga 58. Kisah Nabi Lot dan pengakhiran kaumnya, termasuk isterinya sendiri. 59. Khidmat para Nabi terhadap Tauhid dan satu persoalan kepada orang kafir secara ikhlas. 60 hingga 69. Bukti penolakan syirik dari pengamatan kejadian alam semula jadi dan hidup selepas mati. 70 sehingga 93. Allah beritahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berlapang dada dengan kedegilan orang kafir. Allah tahu semua yang gaib dan gambaran hari akhirat. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ